Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu terkini berkaitan dengan Najib Tun Razak dan perbicaraan 1MDB. Anda pasti akan terkejut dengan pendedahan demi pendedahan. Persoalan besar ialah, adakah mungkin impian Najib untuk keluar awal daripada penjara akan terkubur selama-lamanya? Ini memandangkan kes beliau yang sedang dibicarakan sekarang ini sedang hangat dan menunjukkan pelbagai perkara yang seakan-akan tidak menyebelahi Najib. Walau bagaimanapun kesnya belum selesai. Tapi hari ini saksi yang telah disiasat ataupun disoal di mahkamah mengatakan bahawa Najib miliki kuasa penuh dalam SRC. Kesian jugalah kita kepada bekas Perdana Menteri ini, iaitu Najib Tun Razak. Kerana walaupun bekas pengarah ini satu ketika dahulu berada di bawah kuasa ataupun di bawah Najib Tun Razak, tapi kini masing-masing kelihatan seperti mahu menyelamatkan diri. Ialah kan, siapalah yang nak masuk penjara? Masuk penjara tu bukannya perkara yang remeh-temeh. Ianya akan melibatkan banyak perkara termasuk maruah dan keluarga. Oleh sebab itulah, tiada satu orang pun dalam dunia ini yang sanggup berkorban untuk orang lain, masuk penjara untuk orang lain. Jadi, pengakuan dan juga pendedahan daripada bekas pengarah ini mengatakan Najib miliki kuasa penuh dalam SRC sedang menunjukkan sesuatu yang tidak baik kepada Najib. Bekas pengarah SRC Internasional Sendirian Berhad memberitahu Mahkamah Tinggi di sini hari ini bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak mempunyai kuasa penuh untuk membuat semua keputusan dalam SRC, termasuk penggunaan dan pengagihan pinjaman 4 bilion ringgit Malaysia daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP. Datuk Sahrul Azral Ibrahim Helmi, 54 tahun berkata, semua keputusan penting melibatkan jumlah wang yang besar itu dibuat oleh Najib kerana beliau adalah Menteri Kewangan ketika itu yang mempunyai kawalan muktamad ke atas SRC melalui Menteri Kewangan diperbadankan. Sebagai seorang pengarah semata-mata dan hanya seorang daripada ramai pengarah dalam lembaga pengarah, saya tidak mempunyai kuasa untuk membuat sebarang keputusan berkenan dengan pinjaman 4 bilion ringgit Malaysia daripada KWAP itu. Saya juga diwajibkan di bawah undang-undang dan secara amalan untuk mematuhi dan melaksanakan arahan Datuk Seri Najib, katanya dalam kenyataan saksinya dalam saman sivil 1.18 bilion Amerika Syarikat dolar SRC Internasional terhadap bekas Perdana Menteri dan bekas Ketua Pegawai Eksekutifnya Nik Faisal Arif Kamil yang dinamakan sebagai defendant pertama dan kedua. Sementara itu, Sahrul Azral dinamakan sebagai responden pihak ketiga bersama bekas pengarah lain, iaitu Datuk Suboh Mad Yassin, Datuk Mohamed Azhar Osman Khairuddin, Tan Sri Ismi Ismail dan Datuk Ceh Abdullah alias Rashidi Ceh Omar. Sahrul Azral berkata, memandangkan KWAP adalah badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Kumpulan Wang Persaraan yang dikehendaki melaporkan terus kepada Menteri Kewangan. Datuk Seri Najib adalah Menteri Kewangan pada masa itu dan beliau adalah orang yang meluluskan permohonan SRC untuk pinjaman KWAP sama ada secara sendiri atau melalui arahannya kepada panel pelaburan KWAP. Berhubung syarat KWAP bahawa jaminan kerajaan diberikan untuk pinjaman itu atas kapasiti beliau sebagai Perdana Menteri yang mempengerusikan mesyuarat kabinet dengan semua menteri kabinet dilantik mengikut prerogatifnya, Datuk Seri Najib juga telah menyebabkan kabinet meluluskan dan keluarkan jaminan kerajaan untuk pinjaman KWAP
Katanya sambil menambah, Najib turut mempercepatkan pengeluaran pinjaman 4 bilion ringgit kepada SRC. SRC di bawah pengurusan baharu telah memfailkan saman itu kepada Najib pada Mei 2021 atas dakwaan Najib telah melakukan pecah amanah jenayah, salah guna kuasa dan memperoleh ganjaran peribadi daripada dana syarikat itu selain melakukan penyelewengan terhadap dana berkenan. Syarikat itu memohon ganti rugi ganti rugi teladan, ganti rugi tambahan, faedah, kos dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. SRC juga menuntut deklarasi mahkamah bahawa Najib adalah bertanggungjawab bagi kerugian yang dialami oleh syarikat itu akibat pelanggaran tugas serta amanah beliau dan menuntut supaya beliau membayar balik kerugian yang dialami sebanyak 42 juta ringgit Malaysia. Najib kini yang berusia 70 tahun kini menjalani hukuman penjara di Kajang sejak 23 Ogos 2022. Selepas disabitkan bagi kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC internasional. Beliau kemudian memfailkan petisyen untuk pengampunan diraja pada 2 September 2022. Susulan keputusan pengampunan itu, hukuman penjara Najib telah dikurangkan daripada 12 tahun kepada 6 tahun, manakala denda pula dikurangkan daripada 210 juta ringgit kepada 50 juta ringgit Malaysia. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Fairuz Zainul Abidin bersambung esok. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan daripada saksi ataupun pengarah, bekas pengarah ini, ia sedang menuding kepada Najib bahawa segala keputusan dalam SRC Najib yang buat. Kerana Najib miliki kuasa penuh dalam SRC. Selain daripada itu, pendedahan daripada bekas pengarah SRC International Sdn Bhd ini juga mengatakan bahawa Najib membuat semua keputusan dalam SRC, termasuk pengagihan penggunaan pinjaman 4 bilion ringgit daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan. Kita berdoa supaya semua perbicaraan berjalan dengan lancar. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.